Okay, boleh nampak skrin? Nampak ke tidak? Ada suara pun. Nampak cikgu. Okay. Okay, ini latihan hari Selasa lepas dah buat. Dah buat ke? Dah siap dah. Siap ya, bagus. Okay, apa jawapan untuk 1A? Satu A, apa jawapan dia? Hafiz seorang pengusaha gimnasium, dia mengadakan kelas yoga dan zumba. Sekurang-kurangnya 20 kelas harus dijalankan dalam seminggu. Pembayaran bagi setiap jurulatih ialah RM15 bagi setiap kelas. So, berapakah jumlah pembayaran maksimum? Jumlah pembayaran maksimum bagi semua jurulatih ialah RM6,000. So, apakah ketaksamaan yang kita boleh tulis kat sini? Ada dua ketaksamaan kat sini. Yang pertama apa? Siapa boleh bagi jawapan? Y tambah Z lebih besar atau sama dengan 20. Y tambah Z lebih besar atau sama dengan 20. Sekurang-kurangnya, okay, lebih besar atau sama dengan. Okay, betul. Lagi satu. $15 dalam kurungan Y tambah Z lebih kecil atau sama dengan 6,000. Okay, maksimum lebih kecil atau sama dengan. Okay, awak nak guna YZ boleh, nak guna XY boleh, apa-apa pun boleh lah. Okay, cuma jawapan yang kedua ni, kalau awak tak tulis macam ni pun tak apa. Awak buat 15X tambah 15Y lebih kecil atau sama dengan 6,000 pun betul. Okay, tak perlu kurungan pun tak apa. Okay, itu untuk 1A. Okay, 1B. Okay, ambil pergi tempat kerja, naik motosikal dan kereta. Harga kos petrol sebuah kereta ialah RM10 sehari dan RM5 bagi sebuah motosikal. Okay, jumlah petrol bagi kedua-dua kenderaan haruslah tidak melebihi 300 sebulan. Penggunaan kedua-dua buah kenderaan haruslah kurang daripada 30 kali. So, apakah jawapan untuk B? Jawapan yang pertama dia apa? Apakah jawapan untuk yang pertama? $10K tambah 5M lebih kecil dari 300. 10K, 10 untuk kereta tambah 5M untuk motor. Apa tadi? Dia punya ketaksamaan? Besar kecil? Apa Ilya tadi? Lebih kecil. Lebih kecil daripada 300. Kecil. Okey, tidak melebihi maksudnya dia tak boleh lebih, boleh sama tak? Lebih kecil. Boleh sama ke tak boleh sama? Ya. Yeah. Boleh. So dia mesti lebih kecil atau sama dengan. Okey, jawapan belakang tu salah lah. Okay, dia 10K tambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 300. Okey, yang kedua. Yang kedua. K tambah M lebih kecil atau sama dengan 30. Okey, haruslah kurang daripada 30 kali kurang kecil lah. Okey, K tambah M kurang daripada 30. Lebih kecil daripada 30. Okey, jawapan yang pertama tadi tu dia kena ada sama dengan. Tidak melebihi, kurang atau sama dengan. Okey, yang kedua tu betul lah. Okey, tak ada masalah ya.
Yang lain senyap ni buat ke tidak ni? Okey, nombor 2A. Okey, lorekkan rantau dia. Kemudian tentukan titik yang memuaskan rantau berlorek dan juga titik yang tidak memuaskan rantau berlorek. Okey, untuk A, jawapan dia. Lepas kita dah tanda-tanda, kita akan dapat jawapan dia yang kat atas ni. Okey. Ini kawasan dia. So, kalau dia memuaskan rantau berlorek, dia akan berada pada rantau itu. So, apakah titik yang berada pada rantau tu? Apakah titik yang berada pada rantau itu? Yang lain senyap je ni. 2 dengan 4 dan 5 dengan 5. Okey, titik 2, 4 dan juga 5, 5. Okey, itu untuk yang memuaskan rantau berlorek. Kenapa 4, 6 tak boleh? Kenapa titik 4, 6 kita tak boleh? Bukan. Kenapa 4, 6 bukan pada rantau? Sebab dia bukan garis padu, betul ke cikgu? Ya, betul. Sebab dia garis putus-putus. Garis putus-putus maksudnya dia lebih kecil ataupun lebih besar. Jadi kalau kat sini dia lebih besar dah. Kalau lebih besar, dia tak akan termasuk pada garis tu. Dia mesti lebih pada garis. Jadi kalau dia berada pada garis putus-putus, dia tak dikira pada rantau. Okey, so 4, 6 masuk kawasan tidak memuaskan lah. Okey, jadi 2, 4 dengan 5, 5 berada pada rantau yang memuaskan. Yang selebihnya tu, yang lain-lain tu berada pada rantau yang tidak memuaskan. Okey, ada 3 yang tidak memuaskan. Okey, B. Di manakah kawasan rantau dia? Tentukan rantau dia dulu. Manakah rantau dia? Ni ramai tak buat ni kan? Yang hantar latihan pada saya pun 5 orang je ni. Okey, manakah tempat dia? Adakah sebelah kiri, tengah atau bawah? Di manakah rantau dia? Kat tengah. Dekat tengah. Okey, tengah-tengah tu adalah dia punya rantau. Okey, siapa ada masalah tentukan rantau? Tentukan rantau ni senang je. Kalau ada masalah, bagi tahu. Okey, jadi apakah titik yang berada pada rantau? Titik yang memuaskan rantau adalah titik 0,5 0,5 dan -4, -4. Okey, -4 dan -4. Okey, 6, 3 berada pada garis sempang. So, kita tak kira lah. Dia bukan berada pada rantau. Jadi yang tidak memuaskan rantau berlorek ialah yang lain-lain tu lah. Semua titik yang bukan 2 tadi. Okey. 6, 3, -4, 6, -4, 1. Okey, ada masalah soalan ni? Tak ada? Okey, soalan seterusnya. Lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan itu. Yang pertama, di manakah dia punya rantau dia? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Okay, rantau dia kat mana?
Dekat tengah. Dekat tengah. Okey, tengah-tengah tu adalah dia punya rantau. Okey, B. Ke belah kanan. Okey, sebelah kanan. Sebelah kanan atas yang bawah tu bukan kalau color yang bawah tu, lorek yang bawah tu salah. Hanya bahagian atas sahaja. Okey, bahagian positif. Okey tak, kamu yang positif. Bahagian atas lah, atas Y -4. Okey, C. Kat tengah. C tengah. Saya rasa macam saya kelas dengan Ilyas seorang je. Yang lain mana ni? Cikgu. Ya. Yeah. Sebenarnya ramailah tanya macam mana nak buat lorekkan tu. Boleh cikgu explain lagi tak? Tak tanya pun. Dia orang senyap je. Okay, cara nak lorek sebenarnya senang je. Okay, guna kaedah tanda tu. Saya guna warna lain. Kenapa tidak tekan ni? Saya nak tukar pen ni. Okay. Okay, kalau yang pertama ini dia kata Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 3. So cari dulu garisan dia mana graf dia. So graf dia yang inilah kan. Graf yang ini. Yang turun bukit ni. Okay, bila kecil maksudnya dia rantau bawah. So kita tandakan semua kawasan yang ada rantau bawah. Ini semua ada rantau bawah ni. Semua ruangan tu kita tandakan. Ini rantau bawah. Walaupun rantau di kawasan dia kecil, tanda juga. Kalau yang ini 2Y lebih besar atau sama dengan negatif X. Cari dulu graf dia mana. So graf dia yang ini naik bukit, yang ni yang turun bukit. Okay, 2Y sama dengan negatif X ni. Okay, kalau lebih besar maksudnya dia berada di rantau atas. So tandakan kawasan yang rantau atas. Ini semua atas. Okay, kemudian yang last sekali, X lebih kecil daripada 2. Di manakah dia punya graf yang putus-putus ni. So kalau lebih kecil ialah rantau kiri. So tandakan semua sebelah kiri. Ini sebelah kiri dia. Okay. Nak lorek cari yang ada 3 tanda right. So yang ada 3 ialah kawasan ini. So itulah jawapan dia. Boleh? Sama juga dengan B. Y lebih kecil daripada X. So garisan yang naik bukit ni. Okay, lebih kecil bahagian bawah. So tandakan semua bahagian bawah. Ini bawah, ini bawah. Yang ini pun bawah. Ini bawah, ini bawah. Ini semua bawah. Okay, Y tambah X lebih besar daripada negatif 1. Lebih besar. So garisan dia adalah yang ini. Okay, garisan dia yang ini lebih besar rantau atas lah. So ini, yang begini, ini. Lagi satu Y lebih besar daripada negatif 4. So lebih besar daripada negatif 4 semua kawasan dia. Ini rantau atas. Okay, so yang ada 3 kawasan yang itulah. Yang berlorek ini sahaja kawasan dia. Itu je. Boleh? Tak faham, tanya. Okey, kita teruskan. Kalau tak ada soalan, saya teruskan lagi. Okey, soalan nombor 4. Okey, nombor 4 ini awak kena lukis graf, kemudian lorekkan. So, macam mana nak buat? Kita kena buat jadual dululah. Okey, untuk jadual, awak pilih je apa-apa nombor. Okay, kalau macam yang ni.
Okay, nak senang kita pilih 0-1 lah. Okay, nak tukar tak nak tukar ini terpulau. Nak guna yang ni terus pun boleh. Nak tukar kepada Y sama dengan Y sebelah kiri pun boleh. Okay, mana-mana je lah. Okay, nak selamat tukar lah. Okay, pilihlah kalau macam gini saya biasa suka pilih X0, Y0 lah. Bila X0, Y negatif 1. Bila Y0, X negatif 1. Okay, kemudian untuk yang kedua, mana pen ni? Okay, yang ini tak perlu buat jadual sebab dia nak Y je. Kalau Y sahaja, Y lebih kecil daripada 2, maksudnya graf dia macam mana? Melintang ke tegak? Tegak. Melintang. Okay, Y lebih kecil daripada 2, melintang. Dia selari dengan paksi X. Okay, so yang ketiga ni kita kena buat jadual lagi lah. Okay. Tukar dulu, jadikan Y sahaja sebelah sini. Okay, X. Kalau dia 2 macam ini, biasanya kita pilih 0-0 lah. X0, Y0. Apa jawapan untuk yang lain? Okay, nak guna yang lain pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita plotkan dia. Okay, plotkan untuk graf yang pertama. Okay, semua tak ada sama dengan. Jadi semua kena garis putus-putus, garis sempang. Okay, jadi X0, Y negatif 1. X0, Y negatif 1 sini. X negatif 1, Y0 dekat sini. So ini adalah, awak gariskan, labelkan siap-siap. X tambah Y sama dengan negatif 1. Ini untuk yang ini. Okay, dah siap. Okay, buat yang kedua pula. Y lebih kecil daripada 2, melintang tadi. So dekat X ni 2. Garis putus-putus, labelkan. Okay. Kemudian graf yang ketiga pun samalah. Okay, pindahkan X tu pergi sebelah sini. Okay, bila Y0, bila X0, Y negatif 3. Bila Y0, X 3. Okay, kalau macam ini biasanya saya guna letak 0-0 lah. Itu lebih mudah. Okay, so tandakan 0, negatif 3. X0, Y negatif 3 sini. Lepas itu, X3, Y0 sini. Okay, ambil pembaris, gariskan putus-putus. Kemudian labelkan siap-siap. Dah garis, labelkan. Okay, labelkan dia. Lepas tu barulah kita lorekkan. Okay, kalau yang pertama ini lebih besar. Lebih besar dia mesti berada di rantau atas. Conteng je, tak apa, tak ada masalah. Okay, kemudian yang kedua, Y lebih kecil pada 2, rantau bawah. Okay, rantau 3, relatif X tambah Y lebih besar. So, lebih besar, dia rantau atas. So, ini. Dah. Okay, so ada 3 adalah yang ini, yang tengah-tengah ni. Itu cara dia. Okay, B pun sama juga. Kalau awak tak buat lagi, nanti buatlah Okay, dia dah Y dah sebelah kiri, so tak payah ubah. Okay, pilih je X0, Y0, cari nilai selebihnya. Yang bawah tu nak tukar boleh, Y sama dengan 3 tolak 2X ataupun nanti 2X tambah 3, mana-mana je. Gantikan nilai. Okay, kalau yang ini 3/2 ni sama dengan 1.5. Okay, kalau graf banyak, kita boleh je guna 1.5 tu. Okay, kalau macam ni bolehlah kita buat. Mana pen saya ni? Okay. Kalau ada 1.5 kita boleh buat jarak 1 ni lah. 1. Okay, 1 kotak 1 pun boleh. Sebab dia kecil je. Okay, kalau awak tak nak guna yang poin-poin, tukarkan jadikan dia nombor bulat. Pilihlah
Y tu nilai lain ataupun X lain supaya Y dapat nombor bulat. Okay, cari nombor kecil-kecil je, jangan nombor besar-besar. Okay, contohnya kalau awak ambil X1, kalau X1 Y berapa? Kalau X1 Y dapat berapa? Ada yang kira tak? Satu. Dapat 1. Okey. Jadi boleh guna yang itulah. Kalau tak nak guna yang kosong ni, sebab kosong kita dapat pecahan kan. Bila dapat pecahan kita confuse. So bila X1, Y pun 1. Okay, so kita plot lah graf. Okay, Y sama dengan X tambah 1 berada dekat X kosong Y 1. Mana pen ni, bateri nak habis ke? X kosong Y 1 sini. X negatif 1 Y kosong sini. Ambil pembaris. Okay, dia garis padu sebab ada sama dengan. Hanya yang X lebih kecil daripada 2 je yang garis putus-putus. Yang ni pun garis padu. Okay, X lebih kecil, X sama dengan 2, dia tegak. So, buatlah dekat 2 ni. Okay, labelkan X sama dengan 2. Yang last kali, X kosong Y 3. Mana pen ni? X kosong Y 3. Okay, ini tempat dia. Kemudian lagi satu, 1, 1. X1, Y1. X1, Y1 dekat sini. Okay, gariskan. Okay, lepas tu saya labelkanlah. Carilah rantau dia. Okay, awak akan dapat rantau dia yang bawah ni. Okay, ada soalan tak? So yang last ni sepatutnya awak akan dapat graf dia macam ni lah. Yang ini awak letak je apa-apa pun boleh. Okay, yang sini ni kalau 1/3 ni macam susah nak tanda. Tukar nombor lain yang ini ni. Okay, cari nombor bulat. Okay, katalah X1, Y akan jadi 2. Okay, jangan guna pecahan lah. Okay, yang ini pun sama juga. Cari nilai lain supaya awak dapat nombor bulat. Okay, cari X lain. Okay, so graf dia macam ni lah. Dia ada 2 je. So itu dia punya rantau sepatutnya. Okay, ada soalan? Kita nak masuk yang terakhir lah ni untuk bab 6. Ada soalan? Kalau tak ada, kita pergi kepada yang last sekali untuk 6.2 ni, sistem ketaksamaan linear dalam berubah. Iaitu menyelesaikan masalah melibatkan sistem ketaksamaan linear. Okay, yang ni lah yang selalu keluar exam ni, soalan-soalan macam ni. Okay, jadi yang pertama ni, contoh dia ni ialah nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek. Okay, rantau berlorek kita kenal pasti rantau apakah yang ada di sekeliling rantau yang berlorek tu. Okay, kalau awak tengok, kita ada yang ini, kita ada yang ini, kita ada yang ini. 3 ketaksamaan mengelilingi rantau yang berlorek ini. So, apa nama rantau tu? Okay, kalau yang ini namanya apa? Okay, kalau A tu yang nombor 1 tu, rantau dia ialah apa? Apa persamaan dia? Kalau ini, X ke Y kat sini? Yang tegak ni.
Y. Y. Okay, kalau persamaan kita letak X. Dia terbalik. X. Okay, dia punya rantau adalah sebelah kanan. Kalau sebelah kanan dia adalah besar ke kecil? Kecil. Besar. Rantau sebelah kanan dia adalah besar daripada. So nilainya adalah kosong. So kita dapat persamaan yang pertama, X lebih besar daripada kosong. Yang kedua, nombor 2 ini yang ini. Dia dah bagi dah ni. Kita ambil je, cuma kena tukar ini je. X So dia akan tambah jadi Y pada 8. kurang. Sebab dia garis putus-putus. So kurang sahaja, kurang daripada 8. Dia berada rantau bawah. Cikgu, Yang ketiga, ya. tu yang X lebih besar dari kosong tu tak ada sama dengan Ya ada. Ada sama dengan, betul. Okay, sebab ini dia garis padu kita panggil. Okay, thank you. Okay, nombor 3. Yang ketiga, Y lebih besar daripada kosong. Sama dengan Y lebih besar atau sama dengan kosong. So itu je. Okay, kalau B yang rantau berlorek sini. So katalah yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3. So untuk B yang pertama apa? X lebih besar. Kurang sama dengan. X ke? Ini dia dah bagi dah ni ha. Oh, Y Y kurang. daripada negatif 2. Okay, garis putus-putus tak ada sama dengan lah. Yang kedua, Satu yang mana cikgu? satu ini yang melintang ni. Oh, okey. Yang kedua yang tegak ni. Yang tegak tu apa? X X kurang sama dengan kosong. kosong. Okay, yang ketiga yang Y. saya ingat ni. Y tambah 2X lebih besar. lebih besar. Ah, Sama dengan ada tak ada? tak ada. 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 Sebab ini garis padu. Oh, Okay, so sama dengan negatif 4. 4. Okay, itu je jawapan dia. Okay, ini contoh 12. Okay, contoh 13 pula. Yang ni dia tak bagi. Kita kena cari sendiri. Okay, kita kena cari sendiri. Jadi kita tengok rantau ada 3 juga. 1, 2, 3. Okay, kalau sini koordinat dia berapa? Koordinat sini. Untuk titik ni berapa? 5. 5 sini. Kalau sini? Oh. 05. 0,5. Yang bawah ni? 0. 0,0. Okay, so cara nak buat dia, kita cari, kalau yang ni senang je lah. Okay, yang pertama senang. Yang pertama sebab dia garis melintang. Kalau garis melintang dia adalah Y ke X? Y. Y. Okay, kalau melintang dia adalah Y. Y besar atau kecil? Kecil. Kecil atau sama dengan, sebab dia garis padu. Berapa? Berapa nilai Y kat sini? 5. 5. So Y lebih kecil pada 5. Yang kedua, kalau saya ingat macam ni, kita kena cari kecerunan. Kecerunan dia ialah M. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. 1. So 5 tolak 0 bahagi 5 tolak 0. 1. Awak akan dapat 1. Jadi macam mana nak isikan dia punya ni? Nak isi, kita guna yang ini, MX tambah C. M dah dapat, C dia pula. C dia berapa? Tengok graf ni, C-nya berapa? Bitasan Y dia mana? C sama dengan? 0 kot.
kosong. Okay, sebab dia memotong kosong dekat sini. So kosong. Jadi dia kita akan dapat Y sama dengan M1. Jadi 1 kali X ialah X. X tambah kosong, kosong lah. X lah. So ini untuk yang kedua. So yang ketiga. Ini 1. Ini 2. Yang ketiga pula. Ikut yang nombor 2 tu tak ada yang lebih besar ke? Oh ya, betul. Dia besar ke kecil? Lebih besar. Besar. Besar ada sama dengan. Okay, Y lebih besar sama dengan X. Yang ketiga? Yang tegak. X sama lebih besar lebih besar sama dengan kosong. Kosong. Okay, betul tu. Okay, itu cara dia. Okay, macam saya tunjuk tadi lah Jadi yang sama dengan tukar kepada ketaksamaan dia. Yang sama dengan pun tukar kepada ketaksamaan dia. Yang tiga pun sama. Okay, so jawapan dia yang bawah ni lah. Okay, kalau B, kita ada 3 juga. Okay, katalah ini yang pertama. Yang ini yang kedua. Yang ini yang ketiga. Okay, yang ketiga kita tahulah apa jawapan dia. Yang pertama apa? Yang pertama cari kecurunan M. Okay, dia dah bagi pintasan. M sama dengan pintasan negatif Y per X kan. Pintasan Y 2, pintasan X 4. So akan dapat M sama dengan negatif 1 per 2. C dia berapa? Pintasan Y 2. 2. So, masukkan dalam persamaan ini Y sama dengan MX tambah C. Akan dapat Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 2. Jadi simbol dia akan jadi? Kurang sama dengan. Kurang atau sama dengan 1 per 2X tambah 2. Okey, dapat ketaksamaan yang pertama. Ketaksamaan yang kedua pula. Okey, yang ini. M dia berapa? Negatif 4 bahagi negatif 4 sama dengan? 1. C dia? Negatif 4. Negatif 4. Jadi masukkan dalam persamaan dulu. Y sama dengan 1X jadi X tolak 4. Jadi dia punya ketaksamaan akan jadi Y? Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan X tolak 4. Yang ketiga? X sama dengan kosong. X sama dengan kosong, iaitu kalau tukar ketaksamaan dia akan jadi? Lebih besar. Lebih besar sama dengan? Kosong. Okey, itu jawapan dia. Ya, ada soalan? Cara nak buat ketaksamaan linear ni? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada faham Okey, tengok contoh seterusnya. Okey, ini dah combine semua dah ni. Puan Karun perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk satu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali bilangan peserta lelaki. Tulis 2 ketaksamaan linear selain X lebih besar pada kosong dan Y lebih besar pada kosong yang mewakili syarat pemilihan peserta pertandingan choir. Jadi kita kena buat 2 ketaksamaan daripada ayat ni untuk A. So apakah dia punya ketaksamaan? Okay, pemboleh yang kita ada sekarang ni ialah perempuan dan lelaki. Ini kita kena guna XY lah sebab dia bagi kat sini X dengan Y. Jadi katalah apa, siapa X, siapa Y? Okay, katalah perempuan X, lelaki Y. Lelaki Y. Jadi apakah ketaksamaan yang pertama? X lebih besar sama dengan 2Y. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. X lebih besar atau sama dengan
2 2Y. Okey, yang kedua. Yang kedua, clue dia yang ni lah. Perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid. X tambah Y. X tambah Y. Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Kurang sama dengan. Kurang sama dengan 2. Okey, bila soalan B, lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketersamaan sistem kesamaan linear ni. Okey, kena hati-hati untuk yang ini. Okey, yang ini bila nak buat lorek rantau, pastikan Y tu akan berada sebelah kiri. So kita tukar je lah. Dia akan jadi 2Y lebih kecil daripada X. Okey, jadi kita kena guna yang ini. Kalau awak guna yang ini, nanti rantau awak lorek salah. Okey. Nanti daripada graf kita tengok ni. Okey, kita tengok macam mana nak lukis graf. Okey, ini persamaan tadi yang kita dapat. Okey, macam biasa nak lukis graf untuk X tambah Y, kita buat kotak. Okey, kalau macam ni biasa kita guna kosong-kosong lah. Okey, yang ini pun sama. Kita guna kosong-kosong. Yang lagi satu kita ambil nilai yang lebih sama dengan yang ini. Okey, kalau awak ambil 2 kecil sangat nanti. So kita ambil nilai yang sama dengan sebelah sini, sebelah ini. Supaya nanti graf dia samalah. Okey, awak akan dapat skala dia besar sikit lah. Okey, so lukiskan, lorek lah. Okey, tandakan lorek. Okey, sini dah 2 markah awak dapat. Okey, ini apa lagi? P1, ini pun P1. Okey, buat graf ini 1, 2, 3, lebih kurang 3, 4 markah. Okey, soalan C tu jawab soalan. Okey, soalan dia apa tadi? Tentukan bilangan minimum dan maksimum peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. Okey, minimum dan maksimum peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. So caranya ialah, okey, lelaki ialah Y, perempuan ialah X kan. Okey, so lelaki 5. Bila lelaki 5 kita ambil pembaris, buat garis putus-putus. Kita akan dapat yang first ini ialah yang minimum, yang second ini adalah yang maksimum. So minimum 10, maksimum 15. Okey, kalau yang nombor 2, tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan kuliah tersebut. Berikan justifikasi anda. Okey, tengok lelaki 8. Lelaki 8 kat mana? Ini 7.5, so 8 kat sini lah. Ambil pembaris, gariskan. Okey, dia berada kat sini. Okey, dia berada kat sini. Adakah, apa soalan tadi? Adakah syarat dipatuhi? Kalau 8 orang? Okey, jawapan dia tidaklah. Kenapa tidak? Dia lebih, kurang. Dia tidak berada pada rantau ataupun dia berada pada luar rantau berlorek. Okey, itu je jawapan dia. Dia berada dekat rantau ke ataupun tidak? Kalau justifikasi dia. Okey. Jadi kalau dia berada pada luar, so dia tidaklah. Kerana sebab dia berada di luar kawasan berlorek ataupun luar rantau berlorek. Itu je. Okey, contoh 15. Okey, jumlah maksimum penumpang kereta api bawah tanah ialah 30 orang. Sebagai langkah keselamatan, bilangan penumpang dewasa diwajibkan sentiasa melebihi 1 dengan atau sama dengan bilangan penumpang kanak-kanak. Okey, dekat sini katalah X adalah kanak-kanak, Y adalah dewasa. Okey, kanak-kanak X, dewasa Y. Tulis 2 ketersamaan linear dia. So apa ketersamaan linear yang kita boleh buat? Soalan 15 ni yang pertama tu A tu mesti betul. Kalau awak tak betul, yang bawah tu lain akan ikut salah. Okey, apakah ketersamaan untuk yang A? Yang pertama apa?
Jumlah maksimum penumpang kereta api Taman Tema ialah 30 orang. Jadi dekat situ kita boleh buat apa? X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 30. X tambah Y, okey, maksimum lebih kecil atau sama dengan 30. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan X. bilangan penumpang dewasa diwajibkan sentiasa melebihi. So, Y lebih besar atau sama. Atau sama dengan X. Okey, so kita dapat 2. Okey, dah dapat, kita buat jadual. Okey, yang pertama ni kita guna kosong-kosong lah. Jadi yang kedua ni kita ambil nilai yang sama dengan yang kedua. Okey, ini kosong, X kosong, Y 30. Bila Y kosong, X 30. So yang lagi satu, kita ambil kosong-kosong dan juga 30. Okey, lorekkan, dapat rantau dia, baru kita jawab soalan. Daripada graf, tentukan bilangan maksimum kanak-kanak yang dibenarkan menaiki kereta api. Okey, kanak-kanak ialah X. So maksimum yang inilah, paling ujung. Jadi bilangan maksimum dia adalah 15. Okey, kalau soalan D, jika terdapat sebanyak 18 orang penumpang kanak-kanak, apakah kesemua penumpang kanak-kanak tersebut boleh menaiki kereta api secara serentak? Okey, kalau 18 dia berada dekat sini. Okey, dia ada dekat sini. Okey, bolehkah dia naik? So jawapan dia tidak kan? Sebab apa? Okey, boleh jawab sama ada bilangan maksimum penumpang ialah 15 orang sahaja ataupun boleh je jawab ini kerana X sama dengan 18 berada di luar rantau berlorek. Itu je, senang je. Boleh faham Kita tengok praktiskan diri. Okey, nyatakan 3 kesamaan linear yang mentakdirkan rantau berlorek bagi setiap rajah berikut. Okey, A. Okay, katalah yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga adalah ini. So A yang pertama apa jawapan dia? Y kurang X tambah Y 4. X tambah 4. Okey, kurang. Sebab di garis putus-putus. Yang kedua, X kurang sama dengan kosong. X kurang atau sama dengan kosong. Okey, kalau 3, Y lebih sama dengan kosong. lebih atau sama dengan kosong. Okey, betul. B. Okey, katalah yang pertama yang melintang ni, yang kedua yang sebelah kanan, yang ketiga yang sebelah kiri. Okay, so yang pertama apa? Y kurang sama dengan kosong. Kurang sama dengan kosong. Betul. Yang kedua, Y lebih. Okey, dia berada pada rantau atas. So lebih daripada 2X tolak 4. X tolak 4. Okey, garis putus-putus tak ada sama dengan. Yang ketiga, Y lebih besar. dia lebih besar daripada negatif 2X tolak 4. Okey, C. C pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. X sama Ya? 3Y kurang sama dengan 5X. 5X. Yang kedua, Y kan? Kan? Yang kedua yang tegak ni. Tegak. X sama dengan 3. X sama dengan salah. X kurang. Kurang atau sama dengan 3. 3. Yang ketiga, Y kurang. Lebih daripada X. Y lebih pada X. Siapa yang ada masalah? Dan tak faham? Faham Mudah je ni, tak faham tanya Okey, kita pergi yang seterusnya. Nombor 2.
Tulis ketaksamaan yang memuaskan rantau pelorek yang diberikan. Okey, katalah yang pertama ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Okey, so nombor 2A yang pertama, apa dia punya ketaksamaan? Kalau tegak dia adalah apa? Kalau dia tegak, dia adalah apa? X ke Y? X. 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 X apa? Negatif 4. Besar ke kecil? Besar. Okey, besar. Tak ada sama dengan sebab dia garis putus-putus. So, X lebih besar daripada negatif 4. Okey, yang kedua kita kena kira dia punya kecerunan dia apa, pintasan Y dia apa. So, M dia sama dengan, okey, dia bagi titik. Jadi, kita kena guna yang Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 lah. Okey, ini dengan yang ini. Ini adalah kosong, kosong. So, Y adalah 2. So, 2 tolak kosong bahagi dengan negatif 4 tolak kosong. So, berapa dia punya kecerunan? Negatif 1/2. Negatif 1/2. C dia berapa? Kosong. Kosong. Okey, masukkan dalam persamaan ini, persamaan garis lurus. So, Y sama dengan negatif 1/2 X tambah kosong. So, tambah kosong tak payah tulis lah. Okey, jadi kesamaan dia akan jadi Y Kurang kurang sama dengan atau sama dengan negatif 1/2 X. Okey, yang ketiga. Yang ketiga yang melintang. Y lebih besar. Y lebih besar atau sama dengan Kosong. kosong. Okey, B. Cuba buat B pula. Okey, B katalah yang sebelah kiri ini 1, sebelah kanan 2, yang bawah ini 3. Okey, so apakah yang pertama? Cari kecerunan dia. Okey, dia bagi pintasan-pintasan. So, kita guna formula pintasan lah M dia. Pintasan dia negatif Y per X. So, negatif Y, Y adalah 4 per dengan X. X negatif 2. So, dapat nilai dia 2 je. 2. C dia berapa? 4. C dia 4. Jadi, dia punya persamaan Y sama dengan 2X Tambah 4. Okey, jadi dia punya ketaksamaan akan jadi Y Y kurang sama dengan kurang besar. Salah tanda. Kurang, pusing arah dia. Baik, mana pen tadi? Okey, Y kurang atau sama dengan 2X tambah 4. 4. Okey, yang kedua. Buat M dia sama dengan negatif Y per X. Negatif 4 per 3. C dia berapa? 4. 4 juga. So, jadi dia punya persamaan akan jadi Y sama dengan negatif 4 per 3X tambah 4. So, ketaksamaan dia akan jadi Y kurang sama dengan negatif 4 per 3X tambah 4. So, yang ketiga. Y lebih besar sama dengan kosong. Okey. Dapat soalan B. Soalan C pula. Kita ada 4. Okey, katalah yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang sini, yang 4 yang ini. Jadi akan ada 4 persamaan. Okey, apakah persamaan untuk yang pertama? Y
kurang sama dengan kosong. Y kurang sama dengan A lebih kecil. Y lebih kecil itu sama dengan kosong. Yang kedua, Buat keturunan. okay, keseluruhan dia berapa? Okay, ni negatif 2 kan, Y dia negatif 2. So negatif-negatif dia akan jadi positif. So 2/3. C dia 2. negatif 2. 2. Dia negatif tak nampak. Jadi dia punya ketaksamaan akan jadi Y sama dengan 2/3 X tolak 2. Jadi ketaksamaan dia akan jadi Y Lebih besar. Sama dengan. lebih besar. Sama dengan 2/3 X tolak 2. Okey, yang ketiga. Ketiga, X. X Lebih besar. Sama dengan kosong. kosong. Okey, yang keempat. Keturunan dia berapa? Negatif 1. Negatif 1 akan jadi 1/1. Dia akan jadi 1. C dia Negatif 1. negatif 1. So persamaan dia akan jadi Y sama dengan X tolak 1. Jadi ketaksamaan dia akan jadi Y Kurang sama dengan. kurang sama dengan X tolak 1. Okey, ada yang tak faham? Ada beritahu Kita nak pergi soalan yang sebenarnya lah ni. Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan. Okey, Encik Timothy ingin membeli X biji donat dan Y biji kari puff untuk didermakan kepada pihak sekolah bersempena dengan sambutan hari kantin. Jumlah kedua-dua jenis kuih tersebut selebih-lebihnya ialah 150 biji dan bilangan donat adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda berbanding dengan kari puff. So apakah ketaksamaan dia? 2 ketaksamaan dia yang kita kena buat. X tambah Y. X tambah Y Kurang sama dengan kurang sama dengan 150. 150. Okey, selebih-lebihnya 150 biji. Yang kedua, X lebih besar X sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya lebih besar sama dengan 2Y. 2Y. Okey, bila nak buat kita kena tukar ni Mesti nak buat yang nombor 2 kita kena tukar tempat dia. So 2Y akan jadi lebih kecil daripada X. Okey, B lukis rantau. So kita kena buat dia punya jadual. X, Y. Jadi kita nak pilih berapa kat sini? Kosong. Sini akan jadi 150. Sini pun 150. Kalau yang ini pula? Kosong. Okey, kalau X kosong, Y pun kosong kan? Satu lagi kita nak pilih 150 lah. Bagi sama dengan sebelah sini. So Y dia berapa? 150. Y dia bagi 2. Bagi 2 dapat berapa? 75. 5. Okey, sekarang kita nak tentukan skala dia. Kita nak guna skala berapa ni? CV5. 50. 50, 25. Kita guna satu kotak 25. Jadi 2 kotak 50 lah. Okey, awak ambil. Saya tak ada pembaris ni. Mesti saya ingat saya punya graf ni. Okey, saya besarkanlah.
Okay, nampak kan ni kan? Okay, saya lukis square shape ni lah. So insert shape. Nampak? Nampak. Okay, saya buat paksi X. Kalau nampak, tak nampak bagi tahu Saya buat tebal sikit. Oh, sepatutnya dia dah panas ni, tak apalah. Okay, ini paksi X. Okay, yang ni saya buat paksi Y pula. Kejap dek. Okay. Okay, jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Okay, besar sangat nak. Okay, 5. So, sini saya letak 50. Okay, sini 50. Sini 100. Sini 150. Yang ni pun sama. Sini 50. Ini 100. Ini 150. Maksudnya satu kotak 25. So, 0, 150 berada dekat sini. X0, Y150 sini. Lagi satu sini. Okay, nanti saya garis lah. Okay, lagi satu X0, Y0 dekat sini. Dengan X150, Y75 dekat sini. Okay, so kita gariskan. Okay, saya guna warna merah lah. Alahai, terlari pula. Mana graf lagi satu? Hilang. Okay, untuk pertama garis padu ke garis putus-putus? Garis padu. Garis padu. Okay, garis padu. Okay, yang kedua garis padu ke putus-putus? Padu juga. Alah, kenapa dia begitu tukar ni pula? Okay, yang kedua pun garis padu juga. Okay, so di manakah kawasan rantau dia? Yang bawah tu. Okay, sekejap ya. Di sini ini adalah apa? Ini adalah Kurang. X tambah Y sama dengan 150. Yang ini adalah 2Y sama dengan X. Okay, jadi dia kurang. Kurang maksudnya di bahagian bawah sini. Yang ini kurang juga. So, kawasan ni adalah yang ini. Satu kawasan lain, hitam kan gelap sangat. Okay, so ini kawasan dia. Okay, jawab soalan dia daripada graf. Tentukan bilangan maksimum karipap yang dibeli. Okay, sini Y. Y tadi apa?
X apa? X donat. Okay, so sini donat. Y curry puff. Okay, jadi bilangan maksimum curry puff yang dia beli ialah berapa? So maksimum curry puff kita tengok yang tinggi lah. Okay, so berapa yang dia punya ni nilai? Berapakah bilangan maksimum curry puff yang dia beli? 50. 50. Okay, nombor 2, bilangan minimum dan maksimum donat yang dibeli jika Encik Tomati membeli 25 biji curry puff. Okay, so 25 kat sini lah. Ambil pembaris, buat garis putus-putus. So kita ada 2 jawapan. Satu yang ini, 50. satu lagi yang ini. So berapa minimum, berapa maksimum? Minimum 50. Minimum 50, maksimum 175. 125. Okay, boleh Boleh. Okay, so sampai sini je lah kelas untuk hari ni. Dah kelas anak dah ni. Okay, so jadinya untuk kerja awak hari ni awak siapkan sampai habis lah. Daripada 105 sehingga 108. Okay, tolong buat. Hari Isnin kita bincang, dah habis kita akan masuk bab 7. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan ke tak ada? Kalau tak ada soalan, sekejap saya tengok attendance. Ikut sini kita ada 18 orang. Ada yang dah keluar ya. Kirtan dah keluar. Okey. Semua guna nama sendiri. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita ni bersurai lah. Okey, buat homework